بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan siap, tuan-tuan sedang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah cuaca hari ini bagus. Sejuk lepas hujan. Walaupun sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, kita sebenarnya beberapa hari ini kita jerebu. Cuma tak perasan sangat jerebunya. Tapi indeks jerebu kita sebenarnya ada. Cuma semakin turun lah. Semalam ada lagi dia punya bacaan, cuma rendah. Dengan kita mengalami hujan, akan menurunkan lagi kandungan jerebu tersebut. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat, saya masih nak mulakan dengan isu Palestin dan Israel. Ada pertanyaan, kenapa Hamas begitu berani melancarkan serangan? Jadi dia kata, ini Hamas yang cari pasal. Alasannya begitulah, sebab Hamas yang memulakan serangan. Kalau dah tahu tak begitu kuat, tak cukup berkemampuan, kenapa melancarkan serangan? Itu alasan mereka. Tuan-tuan, kita lihat sejarah tuan-tuan. Sebelum 1948, negara Palestin itu satu negara yang besar dan aman damai. Ada pelabuhan Palestin, ada airport Palestin, kenderaan-kenderaan menjalar di jalan raya dengan aman dan damai. Ketika itu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi hanya menjadi pendatang yang duduk aman di Palestin. Itu asalnya tuan-tuan. Kita kena fikir yang mula itu. Tetapi apa yang berlaku setelah lebih 70 tahun, bermula selepas perjanjian 1948, maka sedikit demi sedikit tanah Palestin diambil oleh Yahudi. Hinggalah sekarang ni, apa yang tinggal? Hanya semenanjung Gaza yang tinggal. Yang dikatakan sebesar hanya mungkin Bandar Shah Alam, atau mungkin lebih sikit. Sekitar itu saja yang tinggal. Selebihnya sudah menjadi penempatan orang Yahudi. Bahkan ketika mana Presiden Donald Trump, sebelum beliau turun dulu, beliau ada mengatakan bahawa Baitul Maqdis adalah ibu negara Israel, bukan Palestin. Sejak diumumkan itu, maka dalam map dunia, dalam peta dunia, hilang negara Palestin, yang ada Israel. Jadi adakah kita nak mengatakan Hamas itu sengaja mencari pasal? Tidak. Mereka hanya nak mengambil hak mereka yang dah semakin lama semakin habis. Kalau mereka tak serang pun, pasti akan habis satu hari nanti. Jadi antara mengalah tetap akan hilang tanah, lebih baik kita berlawan secara gentleman walaupun akan mati syahid. Itu dia pilihannya. Dah tak ada pilihan lain dah. Mereka tidak ada pilihan.
Jadi itulah jalan perjuangan, perjuangan Hamas. Kita imbas kembali. Tuan-tuan mungkin masih ingat Presiden Yasir Arafat ketika mana merajui PLO. Sepanjang beliau memimpin PLO di Palestin, lebih 48 perjanjian yang akhirnya dicabuli oleh Israel. Setiap kali perjanjian akan dicabul. Bila dicabul, akan berlaku peperangan. Maka semakin banyak tanah Palestin diambil. Itulah yang berlaku. Sampailah Yasir Arafat meninggal dunia. Tapi itulah perangai orang-orang Israel. Adakah kita nak memberi harapan lagi dengan kita tak serang, maka mereka akan pulangkan tanah Palestin? Tak boleh dia. Tak boleh mengharapkan begitu. Mereka mau tak mau kena berjuang juga, walaupun terpaksa mati di medan perang. Jadi itu kita tak boleh katakan mereka sengaja mencari pasal, tapi mereka hanya nak mengembalikan hak mereka yang telah hilang. Ya, lebih 70 tahun tuan-tuan. Tahun 48, sekarang 2023. Kalau dikira sudah lebih 70 tahun. Maknanya kalau kanak-kanak yang lahir kita 1948, sekarang umurnya berapa? 70 lebih kan? 70 lebih. 74. Maknanya mereka sepanjang hidup mereka dalam keadaan negara dijajah, negara berperang. Daripada kecil sampai umur tua 74. Itu yang dilihat. Ya. Allah belum makbulkan lagi doa untuk memberi kemenangan pada orang Palestin. Sebab itulah kalau saya selalu bagi contoh, kalau kita berdoa baru sehari dua hari tak makbul pun, Allah tak makbulkan pun, ya Allah, tengok orang Palestin berdoa tiap-tiap hari lebih 70 tahun tak makbul lagi. Tapi adakah mereka putus asa? Tidak. Mereka tak putus asa, terus mengharap insya-Allah satu hari nanti kemenangan akan tiba juga. Sebab itulah dalam kes ini tuan-tuan, Hamas ini dia satu gerakan, dia agak radikal. Kalau dulu PLO dia perundingan damai, tak habis-habis, akhirnya sampai Yasir Arafat dah tak ada. Tapi Hamas ini satu gerakan yang agak radikal, yang mereka jalankan kegiatan itu kerana mereka yakin orang-orang Israel tak boleh nak diberi kepercayaan. Jadi mereka melakukan serangan. Jadi dianggap sebagai pengganas pula. Pengasas Hamas, Syekh Ahmad Yassin, sangat ditakuti orang Israel sampai akhirnya dibunuh ketika dia nak solat subuh, dibom. Kita tengok gambarnya, jenazahnya, Masya Allah, hancur badannya. Sedangkan Syekh Ahmad Yassin tuan-tuan, seorang yang tua, yang uzur, yang hampir buta matanya dan hampir pekak telinganya. Tak ada kekuatan pun, tapi pengaruh beliau dalam Hamas cukup kuat sehingga membangkitkan semangat untuk berjihad. Bila Syekh Ahmad Yassin maut dibom, maka muncul anak muridnya, ya, yang kemudian menjadi pemimpin Hamas. Kalau tuan-tuan masih ingat, siapa selepas Syekh Ahmad Yassin? Ingat tak tuan-tuan? Baca tak sejarah perjuangan Hamas ni? Dr. Abdul Aziz Rantisi, seorang doktor perubatan, tapi orang yang sangat komited dengan perjuangan Hamas dan orang yang memang keras, ekstrim dalam perjuangan. Sebab itulah dia dilantik menjadi pemimpin Hamas selepas Syekh Ahmad Yassin. Tapi Israel tetap memburu beliau dan akhirnya beliau ditembak tepat di kepalanya, mati syahid. Nah, selepas daripada itulah Hamas tidak pernah mengumumkan siapa pemimpin Hamas yang sebenarnya. Mereka lebih pada mendiam mandiri dan bergerak secara gerila underground. Dia, sebab bila diumumkan secara rasmi, maka akan menjadi sasaran kepada tentera-tentera Israel. Dan itulah perjuangan hingga sekarang ini belum berakhir, dan kita teruslah berdoa supaya keamanan dapat tercapai. Kita dengar berita yang terkini pun sedih, bila mana seluruh hospital di Gaza dah lumpuh dah tak
dah tak mencukupi untuk menampung api, keperluan untuk operasi elektrik, operation, pembedahan dan sebagainya di hospital. Dah lumpuh. Kita bayangkan bagaimana mereka yang beribu-ribu cedera hendak mendapat rawatan. Tapi itulah ya, harga yang perlu dibayar oleh mereka. Mereka tak ada pilihan. Nak bergerak terhalang, nak menyeberangi sempadan ke Mesir, sempadan Gaza telah ditutup. Mesir dah tak memberi kebenaran. Hanya baru ni untuk masuk ke memberi bantuan kemanusiaan dimasuklah. Tapi pada dasarnya mereka menutup pintu dengan alasan sudah lebih 11 juta rakyat Palestin menyeberangi masuk ke Mesir, dan Mesir tak dapat nak menampung penduduk Palestin yang begitu ramai. Jadi mereka tutup sempadan. Jadi apa yang boleh dibawa oleh orang-orang di Palestin? Ya, ini kita nampak kejayaan demi kejayaan kepada kepada kerajaan Israel. Tuan-tuan kena ingat, sekarang Israel sedang melobi dirinya untuk masuk dalam kesatuan Liga Arab. Liga Arab ni semua negara-negara Arab. Tapi dalam negara Arab yang perantau Arab ni, ada satu negara yang sekarang namanya Israel. Negara Israel. Dia sedang mencuba untuk masuk ke dalam Liga Arab. Kan pelik. Dalam semua negara Arab, ada satu negara yang bukan negara Arab. Tapi dia tengah-tengah. Nak menjadi sebahagian daripada Liga Arab. Dan perjalanan ini pun sudah semakin tercapai. Sebab sudah ada 4 negara Arab yang sudah mengiktiraf Israel. Bila mengiktiraf Israel, maknanya akan ada kedutaan negara-negara itu di dalam negara Israel. Saya tak sebut negara Palestin sebab dalam peta dah tak ada negara Palestin. Yang ada negara Israel. Hilang. Kecil saja tinggal Gaza tu. Ya. Itulah yang mereka lakukan. Harapan mereka sebenarnya satu hari nanti akan lenyap langsung terus Palestin daripada bumi Israel. Itu harapan dia. Jadi sekarang ini perjuangan masih berterusan. Wallahu alam, sekadar informasi. Kalau rasa bermanfaat, ya bolehlah diambil untuk pengajaran. Kalau tak bermanfaat, tuan-tuan boleh buang daripada pengetahuan tuan-tuan. Baik, kita teruskan mengajar kita pada malam ini. Pada pertemuan yang lepas, kita telah membincangkan tentang bagaimana hendak melindungi diri kita daripada fitnah Dajjal. Dia ada 4, dalam kitab ni menyebutkan 4 cara untuk kita melindungi diri daripada fitnah Dajjal. Kita dah bicarakan 2 perkara. Ya? Perkara yang pertama ialah apapun kita kembali kepada dinul Islam, ya, berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Itulah pendinding yang sebenarnya daripada fitnah Dajjal. Kemudian yang kedua, kita bincangkan tentang bagaimana kita boleh melindungi fitnah Dajjal dengan membaca doa-doa ketika dalam solat. Ya, saya dah sebut, ya, ada beberapa hadis yang menyebut supaya kita membaca doa Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, yang kita baca pada tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir sebelum salam. Ini memang ada hadisnya. Memang disuruh baca ketika tasyahud. Ya. Jom, saya baca dia punya hadisnya. Baik, apabila salah seorang di antara kamu bertasyahud. Ini hadis daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah, maknanya hadis sahih. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in yaqulu." Apabila salah seorang di antara kamu bertasyahud,
atau bertahiyat, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara tadi yang saya baca tu. Ya, bila sebut Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, perlindungan daripada neraka jahannam, wa min azabil qabr, perlindungan daripada siksaan kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, perlindungan daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan sejahat fitnah al-masih dajjal. Itu 4 perkara yang disuruh baca ketika tasyahud. Dan ini ada hadis sahihnya. Baik, kita teruskan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ialah kita perlu menghafal beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi. Nabi SAW menyuruh membaca beberapa ayat permulaan surah Al-Kahfi untuk menangkap fitnah Dajjal. Dan beberapa riwayat disebutkan ayat-ayat surah terakhir Al-Kahfi, yakni dengan 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir. Itu yang kita sekarang dah buat setiap malam Jumaat. Ya, kalau kita sebelum Isyak kita baca tahlil ataupun mungkin ada kuliah. Tapi lepas Isyak kita baca surah Al-Kahfi. 10 pertama, 10 terakhir. Sebaik-baiknya dihafal. Sebab disebut sini menghafal sebaik-baiknya. Tapi sekurang-kurangnya kita baca. Alhamdulillah. Ya, bila kita baca hari-hari, kalau boleh hari-hari, tak boleh ya seminggu sekali malam Jumaat, alhamdulillah. Ya. InsyaAllah kita akan hafal satu hari nanti. Di antara hadis-hadis yang berkenaan dengan perkara itu ialah riwayat Imam Muslim, hadis daripada An-Nawas bin Sam'an yang sangat panjang, ya, satu hadis yang sangat panjang, tapi petikan daripada sebahagian daripada hadis itu ialah yang bermaksud, maka barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, maknanya kita hidup ketika itu dah ada muncul Dajjal, maka hendaklah ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surah Al-Kahfi. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Daud bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi daripada Dajjal, yakni fitnah Dajjal. Abu Muslim berkatalah Syu'bah dari bahagian akhir surah Al-Kahfi, daripada Hamman pula berkata daripada bahagian permulaan surah Al-Kahfi. Mana hadis tadi, walaupun ada hadis yang mengatakan permulaan 10 ayat pertama, tapi ada juga hadis yang mengatakan 10 ayat terakhir. Jadi kita ambil kedua-duanya, kita baca 10 terawal dan 10 yang terakhir daripada surah Al-Kahfi. Ada surah Al-Kahfi ni agak panjang. Kalau nak dibaca satu surah, dia macam 2 kali surah Yasin lah. Baru habis satu surah Al-Kahfi. Pokoknya kalau tuan-tuan mampu, surah Al-Kahfi ni hari-hari baca, lagi bagus. Kalau mampulah baca hari-hari. Tapi kita tak mampu, bacalah kalau boleh hari-hari 10 pertama, 10 akhir. Tak mampu juga, sekurang-kurangnya malam Jumaat 10 pertama, 10 terakhir. Sekurang-kurangnya. Kalau tak mampu juga, tak tahulah. Ya, macam-macam alasan. Kita medang boleh 2-3 jam. Baca 2-3 minit pun susah. Susah nak cari masa. Oh, bila ada masa? Tak ada masa ni, tak sempat. Tapi medang main dam boleh 2-3 jam. Makan sana, makan sini. Oh, air cawan, duduk 2-3 jam. Tak pergi kedai pun geling aja. Duduk lama-lama, orang datang tak boleh duduk. Dah cuma minum aja. Alang duduk lama-lama, pergilah order banyak-banyak. Kita tak faham duduk kat situ. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, sebabnya kerana pada ayat-ayat surah Al-Kahfi terdapat ataupun
berkaitan dengan keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah, maka orang yang merenungkan tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Sebab dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan, banyak kisah-kisah besar yang kita boleh dalami kisah itu. Demikian juga pada akhirnya, mana keajaiban pada permulaan dan juga pada akhirnya. Ya, di antara keistimewaan surah Al-Kahfi, banyak hadis yang mengajarkan membaca surah Al-Kahfi khususnya pada hari Jumaat. Daripada Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini." Sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka diberi cahaya untuknya di antara dua Jumaat. Kita baca, contoh malam ni malam Jumaat, kita baca surah Al-Kahfi, maka dikatakan dalam hadis, diberi cahaya untuknya sampai ke Jumaat yang akan datang. Sepanjang dua Jumaat. Sepanjang itu. Jadi, kita bacalah surah Al-Kahfi. Bila kita malam dah baca 10 pertama, 10 terakhir, tuan-tuan di rumah boleh sambung seterusnya yang belum. Ataupun tuan-tuan boleh ulang semula di rumah sepenuhnya, tak ada masalah. Tidak diragukan lagi bahawa surah Al-Kahfi mengandungi perkara-perkara yang sangat penting dan ayat-ayat yang menjelaskan beberapa kisah. Kalau tuan-tuan lihat surah Al-Kahfi, antara kisah yang ada dalam surah itu, pertama, kisah Ashabul Kahfi. Cerita di mana 9 orang pemuda bersama seekor anjing yang bernama Kitmir tidur dalam gua selama 309 tahun dengan tidak ada apa-apa perubahan dan tetap macam biasa, sihat sejahtera. Mereka terasa seperti tidur satu malam, padahal mereka dah tidur selama 309 tahun. Ada ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Boleh baca tuan-tuan kisahnya. Ini satu perkara yang luar biasa. Mana orang boleh tidur 300 tahun? Kita tengok orang yang umurnya 98 tahun pun Masya Allah lamanya hidupnya. Ya. Macam arwah waktu kimannya baru meninggal. Umurnya kalau ikut lahir 1925. Mana tahun ini kalau sampai di tarikh lahirnya bulan 12 nanti genap 98 tahun. Masya Allah lamanya. Sama umur dengan Tun M, 98 tahun. Kita tengok Masya Allah lamanya, baru nak 100 tahun. Ini sahabat-sahabat ni 309 tahun. Lagilah lama, 3 kali ganda umur ya, 2 orang ni. Tapi mereka rasa seperti satu malam saja. Yang kedua yang ada dalam surah Al-Kahfi ialah kisah tentang Zulqarnain serta perbuatannya membangunkan bangunan untuk menutup Ya'juj dan Ma'juj pun memang ada. Saya ingat dalam ayat 80 ke atas dari cerita siapa Iskandar Zulqarnain. Kemudian pada ayat 90 lebih tu sampai 99 dia ada cerita tentang bagaimana ya Zulqarnain telah menutup, mengepung, memasung Ya'juj dan Ma'juj dalam satu kawasan yang sangat luas. Yang sekarang ni mungkin dikatakan kawasan pergunungan, ditutup. Sebab dalam ayat tu menceritakan bagaimana Zulqarnain ya meletakkan cairan besi menutup gunung-gunung. Tak boleh bayang bagaimana dia buat. Satu kawasan yang sangat besar. Gunung bukannya kecil, bukannya bukit. Gunung punya besar. Tapi daripada besi. Menutup. Sebab tu pakar sejarah duk mencari di mana agaknya tempat yang dikatakan ada dalam itu Ya'juj dan Ma'juj yang satu hari nanti akan keluar di akhir zaman yang membuat kerosakan di bumi. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat ganas. Kalau ikut rentetan kisah-kisah di akhir zaman,
Ya, dia akan muncul selepas munculnya Imam Mahdi, selepas munculnya Nabi Isa, selepas terbunuhnya Dajjal di pintu Lot, kota Lot di Jerusalem. Selepas itu berlaku keamanan sekejap dan kemudian muncullah golongan-golongan jadikan Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan. Dan ketika itu, ya, kalau Nabi Isa boleh membunuh Dajjal, tapi bila Ya'juj Ma'juj muncul, Nabi Isa pun membawa pengikut-pengikutnya ke tempat lain. Tak ada dengar cerita Nabi Isa meneruskan untuk membunuh Ya'juj Ma'juj, sebab dia satu kaum yang ramai, besar dan ganas yang hanya Allah saja yang akan menghapuskan. Dari kisah yang nanti kita akan dalamilah kemudian nanti, rentetan ceritanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada juga cerita dalam surah Al-Kahfi ini, Musa dan Nabi Khidir. Dia ada juga cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mana Nabi Musa mengatakan, pada pendapat awalnya dia mengatakan tidak ada orang lebih beriman daripada dia, tapi Allah katakan ada orang yang lebih beriman, lebih hebat daripada kamu. Kamu carilah rupanya Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa nak sangat ikut Nabi Khidir, nak tengok macam mana hebatnya ni. Nabi Khidir kata, kau tak perlu ikut aku Musa, kau tak akan sanggup ikut aku. Aku nak ikut juga. Okey, kalau kau nak ikut aku Musa, kau jangan tanya apa pun yang aku buat. Jangan tanya. Sebab dalam perjalanan itu Nabi Musa buat 3 perkara. Yang pertama, Nabi Musa membocorkan perahu, lalu menenggelamkan orang dalam perahu tu mati. Yang kedua, Nabi Musa membunuh kanak-kanak. Dan yang ketiga, Nabi Musa membina dinding rumah yang dah hampir rubuh. Ya. Nabi Khidir, Musa pula terbalik. Ya. Maksudnya Nabi Khidir pertama membocorkan perahu, lalu membunuh yang berada dalam perahu. Yang kedua, Nabi Musa membunuh kanak-kanak. Nabi Khidir membunuh kanak-kanak. Allah. Dan yang ketiga, Nabi Khidir membina dinding rumah yang dah hampir roboh. Nabi Musa tertanya-tanya. Ya. Tapi sebab dari isyaratkan jangan tanya. Sebenarnya ada sebab-sebabnya. Tuan-tuan bacalah kisahnya, ada dalam surah Al-Kahfi. Ya. Dia ada jawapannya semua. Kemudian yang keempat, ada juga dalam surah Al-Kahfi ini penjelasan mengenai orang-orang yang paling rugi. Kemudian orang-orang yang mengira bahawa hidup mereka dalam petunjuk yang benar. Mereka perasan mereka benar, tapi sebenarnya mereka adalah dalam kesesatan dan kebutaan. Ini antara kisah-kisah besar yang ada dalam surah Al-Kahfi. Mungkin sebab itulah surah ini perlu dibaca selalu. Ya. Maka sudah sepatutnya bagi setiap Muslim untuk memiliki kemahuan yang besar untuk membaca surah ini, dan kalau boleh dihafal lagi, bagus, cap jempol. Ini macam kalau boleh hafal. Tapi susah tuan-tuan. Surah Yasin yang baca tiap-tiap malam Jumaat dah berpuluh-puluh tahun pun tak hafal lagi. Surah Yasin daripada kita kecil tuan-tuan, baca tiap-tiap minggu sampai umur 60 tahun pun belum tentu kita hafal. Dah berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu kali ulang, belum tentu kita hafal. Setakat hafal orang baca kita ikut, itu hafal ingat-ingat lupa. Ini bukan ingat lupa. Kalau betul-betul ingat, memang kita tak ingat lagi sebenarnya. Masih lompong-lompong. Dia betul-betul ingat ni tuan-tuan. Sebenarnya lagi. Yang betul-betul ingat ni ialah macam baca surah Al-Fatihah. Lancar. Berhenti kat mana boleh sambung. Itu baru betul-betul lancar. Tapi surah Yasin kalau kita ambil surah tengah-tengah, sambung. Apa je nak sambung. Tapi kalau orang mula, boleh sambung. Mana kita belum lagi
ingat dengan sebenar-benarnya. Itu surah yang dah baca beribu kali. Tapi seorang orang yang ada usaha itu lebih baik daripada tidak ada usaha. Wallahu alam, cukup baru satu isi waktu malam ni. Isi yang ketiga iaitu menghafal atau membaca ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi 10 pertama dan 10 yang terakhir. Jadi untuk yang keempat, rasanya kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang, ya, bagaimana nak melarikan diri daripada fitnah ataupun larikan diri daripada Dajjal yang sebenarnya kalau kita sudah berada dalam zaman Dajjal itu muncul. Wallahu alam, ya. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan apa kita bincang pada malam ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga diri saya, dan saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.